melanggar SOP solat Sunan Aidiladha, 49 individu direman 4 hari. MIPS terima lebih 500 pemekan oksigen untuk pesakit kategori 3 dan 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 21 Julai 2021 bersama saya Muhammad Alif Ashraf Kamanor. Kami membawakan berita dari wilayah timur, utara, selatan dan barat. Juga akan melintas langsung dari Putrajaya, Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan. Fokus hari ini, gerobok rezeki bantu kumpulan memerlukan. Setia bersama Berita Wilayah. Warga asing direman 4 hari manakala seorang warga tempatan direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan pelanggaran SOP dengan mendirikan solat Sunan Aidiladha di kawasan awam di Juru Pulau Pinang. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam Hasliza Razak selepas membenarkan permohonan polis untuk menahan kesemua suspek terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan iaitu berhubung perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Terdahulu, semua suspek tiba di Mahkamah Magistrate pada 10.10 pagi dengan memakai baju lokap polis. Ketua Polis Negeri Datuk Syuhaili Muhammad Zain terdahulu mengesahkan penahanan dibuat dalam beberapa siri operasi sekitar Taman Pelangi bermula petang semalam. Operasi mengesan individu lain dipergiat. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan kerana perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Semalam kira-kira 200 warga asing bertindak melanggar SOP dengan mendirikan solat Sunan Aidiladha kawasan Pangsapuri Taman Pelangi. Insiden berkenaan turut tular di media sosial. 516 unit pemekat oksigen akan ditempatkan di Dewan A dan C Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bersepadu 2.0 di MIPS Serdang. Dewan terbabit menempatkan pesakit COVID-19 kategori 3 dan 4. Pengarah PKRC MIP 2.0 Dr. Shahabuddin Ibrahim berkata, langkah itu sebagai persediaan keperluan peningkatan pesakit yang memerlukan oksigen. Menurutnya, seramai 1,670 pesakit COVID-19 kini dirawat di PKRC MIP 2.0. 1,300 daripada mereka merupakan pesakit kategori 3 manakala bakinya kategori 4. Kategori 3 merujuk kepada kes radang paru-paru tetapi tidak memerlukan oksigen, manakala kategori 4 mempunyai radang paru-paru yang memerlukan oksigen. Susulan dakwaan suntikan picagari kosong atau vaksin tidak disuntik. Penerima vaksin COVID-19 boleh meminta petugas kesihatan untuk menunjukkan picagari sebelum dan selepas disuntik. Semasa mengulas mengenai isu itu, Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim menegaskan kementerian memandang serius dakwaan yang melibatkan petugas kesihatan. Sementara itu, rakaman video tidak dibenarkan semasa menerima suntikan kerana boleh mengganggu kelancaran proses vaksinasi. Kerjasama juga boleh kalau yang mau menerima suntikan tu memaklumkan boleh saya tengok picagari ke apa ke. Kadang-kadang itu adalah satu praktis yang baik. Ada permohonan untuk dibenarkan mengambil gambar video. Setakat ini kita tidak membenarkan dari segi pengambilan video kerana ia akan mengganggu kelancaran perjalanan pusat vaksinasi. Terdahulu, beliau menghadiri Majlis Korban Perdana Parlimen Kuala Terengganu.
Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali mengharapkan isu gangguan seksual di pusat pemberian vaksin PPV tidak lagi berlaku. Tegasnya, situasi seumpama itu seharusnya tidak berlaku ketika negara sedang berusaha mencapai imuniti kelompok. Saya harap perkara ini tak lagi berlaku lah. Saya dengar pun saya rasa sedih kan, sebab ini boleh menakutkan ramai orang kalau benda macam ni. Jadi pada semua yang mengambil bahagian sebagai petugas, sama ada daripada agensi, kementerian, KKM dan daripada NGO dan sebagainya, kita jagalah nawaitu kita jagalah akhlak kita. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke PPV Awam Dewan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Sungai Siput. Baru-baru ini tular di laman sosial mengenai seorang wanita yang mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual oleh seorang anggota keselamatan di PPV, Pusat Konvensyen Antarabangsa Johor Persada. Di sebalik negara diuji dengan COVID-19, satu lagi permasalahan yang perlu ditangani setiap hari, lambakan berita palsu yang dihadapi saban hari memungkinkan sesuatu dasar itu gagal atau boleh menyebabkan risiko salah faham dalam kalangan rakyat. Jelas itu bukan sumbangan terbaik dan membantu perancangan menuju Pelan Pemulihan Negara. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi. Berita palsu. Berita palsu. Berita palsu. Berita palsu. WhatsApp lah, diorang tu. Perlu fikir kan, kita boleh tengok kerja tu. Saya sendiri pun menjadi mangsa kepada penyebaran berita palsu. Berita palsu, maklumat yang sengaja direka dan disebarkan dengan niat memperdaya serta mengelirukan pembaca dan boleh mengakibatkan kegusaran serta kegentaran awam dan sememangnya menjadi gunting dalam lipatan terhadap usaha kerajaan memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Sehingga 11 Julai 2021, sebanyak 282 kertas siasatan membabitkan penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 telah dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM. Daripada jumlah tersebut, 29 kes telah didakwa di mahkamah. Kes yang pernah disiasat di bawah Seksyen 233 tanda tindakan di mana seorang kita katakan selebriti yang mana dikenakan denda sebanyak RM70,000 yang mana didakwa di bawah Seksyen 233 yang memaknai satu video berhubung dengan petugas Hospital Putrajaya yang mengendalikan pandemik COVID-19. Peruntukan undang-undang di samping penambahbaikan secara berterusan berhubung dengannya diutamakan dalam mengawal perekaan, penerbitan dan penularan kandungan atau berita yang tidak benar. Malah, pelaksanaan pelbagai program berbentuk advokasi dan kesedaran dilakukan SKMM bagi menangani penyebaran berita palsu. Kita lihat antara program yang kita laksanakan di MCMC adalah Klik dengan Bijak, The Truth Campaign atau kempen kebenaran, kebebasan bersuara bukan kebebasan untuk berbohong, dan Malaysian ICT Volunteer. Dan ini juga termasuk memuat hebahan-hebahan melalui pengeluaran notis pemberitahuan. Tidak ketinggalan memainkan peranan pengamal media menjadi vaksin utama sebagai perisai menyebarkan maklumat dan fakta benar. Mengakui ia merupakan satu cabaran, namun tanggungjawab digalas dalam menjadi platform masyarakat memperoleh berita sahih, terutama berkaitan vaksinasi ketika tempoh ini. Pastinya kita di pihak RTM, misalnya kalau ada sebarang isu yang timbul, kita akan pastikan benda itu akan ada penyelesaiannya dan mendapat kesahihan daripada pihak yang bertanggungjawab. So kita kena berhati-hati sebab nak menyampaikan maklumat ni, dia bukan sekadar menulis dan hantar, tapi dia satu tanggungjawab untuk orang faham apa patut mereka buat dan apa patut tak mereka buat hasil dalam pandemik ni lah. Bila timbul je perkara-perkara yang orang tak nak percaya pada kita, ini yang menyebabkan kita perlu kerap membuat laporan yang serupa, yang sama, tapi orang kata berkala.
itulah peranan pihak media untuk beri penjelasan kepada rakyat dan juga masyarakat supaya akhirnya ditindakkan kita sama-sama berjaya untuk memerangi pandemik COVID-19. Di era digitalisasi ini, masyarakat kini perlu peka dalam menentusahkan setiap berita atau maklumat yang diterima daripada sumber rasmi sebelum disebarkan agar tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Laporan Muhammad Amir, Muhammad Ruzi, Berita RTM. 20,000 bakul makanan diagih kepada penduduk sekitar Parlimen Arau melibatkan 5 kawasan Dewan Undangan Negeri. 6,000 daripada bakul makanan terbabit merupakan bantuan di bawah inisiatif Pemulih berjumlah RM300,000 bagi setiap Parlimen. Bantuan ini kepada semua rumah di Parlimen Arau. Don ni dia dapat seorang 500. Satu. Jadi saya akan bagi tambah, contohnya macam Simpang 4 dia ada 4,000 rumah bagi contoh. 500 dah melalui Don. Kerajaan pusat bagi melalui kerajaan negeri. Dan yang balance tu saya buat 3,500 Parlimen akan bagi. Parlimen ni bersama dengan sokongan daripada Senator dan juga Yayasan Pok Kasim. Individu yang memerlukan bantuan makanan diminta menghubungi Pusat Khidmat Parlimen Arau atau mana-mana pejabat khidmat adun di kawasan masing-masing bagi mempercepatkan proses agihan bantuan. Di Sungai Petani Kedah pula lebih 10,000 bakul makanan diagihkan di kawasan Dun Pantai Merdeka sejak PKP 3.0 dikuatkuasakan. Bantuan tersebut bukan sahaja disalurkan kepada penduduk tempatan, malah warga asing yang memerlukan turut dibantu. Jadi saya harap dengan adanya tindakan proaktif dari kepimpinan semua peringkat, JPKK, penghulu dan pegawai kerajaan sebenarnya sedang bertengkur lumah untuk memberikan servis yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat yang terjejas. Dan saya perhatikan budaya baru yang bergerak pada momentum yang sangat baik, iaitu rakyat Malaysia ni tanpa mengira latar belakang agama, warna kulit, memang sangat-sangat prihatinlah. Warga asing dan seorang warga tempatan ditahan kerana mengadakan jamuan Aidiladha di Batu Cave, Selangor. 26 daripada mereka turut didapati melanggar peraturan imigresen. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak SCP Zainal Muhammad, kejadian berlaku di Taman Selayang Utama semalam. Hasil makluman awam, sepasukan polis dihantar ke lokasi kejadian. Mereka didapati gagal patuh SOP dengan berkumpul dan tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Ada daripada mereka mempunyai rekod perjalanan imigresen tamat tempoh dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2021 serta Akta Imigresen 1963. Seorang individu yang ditahan di Petaling Jaya, Selangor 2 hari selepas dikompaun akibat tidak pakai pelitup muka direman 4 hari. Penahanan dibuat kerana suspek disyaki mengaibkan pegawai polis yang mengeluarkan kompaun. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, suspek berusia 29 tahun itu ditahan di Bandar Seri Damansara malam tadi. Insiden bermula kemarin apabila individu itu dikompaun di sebuah stesen minyak. Ketika diperiksa, suspek bertindak merakam insiden dan membuat provokasi. Suspek kemudian mencerca anggota keselamatan itu sebaik masuk dalam kenderaan sebelum memuat naik rakaman itu ke media sosial hingga tular. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana enggan bekerjasama dengan polis, Seksyen 504 Kanun Sama kerana mengaibkan anggota bertugas dan Seksyen 505 Kanun Serupa kerana khianat awam. Siasatan turut dibuat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Kesalahan Kecil.
Seorang penerbit filem dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas tuduhan mengeluar dan mengedarkan poster promosi sebuah filem tanpa lesen sah daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS. Tertuduh Toh Han Bun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Han Bun didakwa mengambil bahagian dalam pengeluaran dan pengedaran poster promosi untuk filem Barbie tanpa lesen sah dari FINAS. Kesalahan dilakukan di sebuah premis di Mutiara Damansara, Selangor 18 November tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Akta FINAS 1981. Tertuduh dibenar diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Magistrate Muhammad Iskandar Zainul menetapkan kes disebut semula 14 Oktober nanti. Disember lalu, Persatuan Seniman Malaysia Seniman membuat laporan polis terhadap filem tersebut kerana didakwa mempunyai unsur perkauman dan mencemarkan imej negara. Biarpun terpaksa menyambut Aidiladha dalam suasana norma baru, namun ia tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengeluh. Ini kerana realitinya sambutan jauh berbeza terpaksa dihadapi penduduk Gaza. Itu antara pengisian lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Rizauddin Roslan. Rizauddin, bagaimanakah sambutan Aidiladha di Bumi Anbiar memandangkan mereka masih dalam tempoh pemulihan akibat perang? Ya, Alif, meskipun berdepan kemusnahan akibat perang 11 hari baru-baru ini, namun Aidiladha di Gaza tetap disambut sederhana. Ketika ini, wilayah berkenaan berada dalam keadaan separa aman dengan pintu sepadan telah dibuka untuk membenarkan bantuan asas kepada penduduk masuk. Walaupun ketika ini sebenarnya kita melihat perbezaan sambutan Aidiladha berbanding dengan ketika mula-mula saya sampai ke sini pada tahun 2013. Di mana penduduk-penduduk ketika itu lebih berupaya untuk melaksanakan sambutan dan mengadakan sambutan, melakukan sembelihan korban dan sebagainya. Tetapi ketika ini mereka berdepan dengan suasana lebih sempit dengan sebab impitan ekonomi yang berlaku dengan kepungan yang berterusan selama ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah mereka masih juga cuba untuk meraihkan suasana ini dan menggembirakan anak-anak mereka, ahli keluarga mereka dengan membeli sedikit keperluan seperti manisan untuk hari raya dan juga pakaian raya untuk anak-anak mereka. Jumlah korban diamanahkan dari Malaysia dan beberapa negara lain. Menerusi pertubuhan itu juga menggalakkan 122 ekor lembu disumbang untuk dikorbankan berbanding 43 ekor tahun lalu. Ia membolehkan 30,000 kilogram daging dapat diagihkan kepada 150,000 penduduk Gaza. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya dengan sindiket penipuan menggunakan nama dan gambar tokoh agama berpengaruh khususnya di media sosial. Menurut Naib Pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Isfadiah Muhammad Dasuki, sindiket lazimnya menyalahgunakan identiti tokoh berkenaan sebagai penasihat atau ikon syarikat. Bagi mempengaruhi mangsa, sindiket lazimnya meletakkan gambar tokoh agama pada poster. Sindiket ini dia menggunakan akaun bank, akaun social media serta nombor telefon yang sering berubah-ubah dan ini merupakan satu kegiatan yang tidak bermaruah kerana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan wang daripada orang ramai dengan menyalahgunakan gambar, poster, sama ada gambar individu ataupun poster beramai-ramai tokoh-tokoh berpengaruh itu tadi. Sindiket penipuan tersebut sering menggunakan hela seperti pelaburan, perniagaan patuh syariah, keuntungan, gandaan wang dan juga pinjaman wang. Majlis Dakwah Negara menyeru agar orang ramai mendapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada tokoh berkenaan bagi mendapatkan kepastian sebelum membuat apa-apa keputusan. Ramai menyangka taraf sosioekonomi penduduk sekitar Putrajaya yang majoritinya penjawat awam kukuh terutama ketika berdepan situasi pandemik ini. Realitinya tidak sebegitu kerana kelompok B40 kekal terkesan dengan ketidaktentuan ekonomi. Sebenarnya kalangan mereka tu bukannya dalam grade yang tinggi pun. Grade yang paling rendah pun ada, dan bila grade yang paling rendah mereka tu ibu tunggal pula, ada anak-anak pula yang perlu disara, sebenarnya tidak mencukupi
gaji yang mereka perolehi. Jadi jangan anggap mereka yang tinggal di Putrajaya, tinggal di kuartus kerajaan ini mereka yang memang senang. Tidak. Sebenarnya ada yang mereka di bawah apa kita panggil kalau tu B40 kan, ada grade-grade tu. Jadi sebenarnya wujud di sini. Bagi mengurangkan beban, Jawatankuasa Surau Al-Islah Presin 9 mewujudkan gerobok rezeki. 26 individu di klasifikasi asnaf menerima manfaat inisiatif. Berkonsepkan kios gerobok rezeki menjadi pusat pengumpulan dan kutipan barang keperluan asas. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Suburkan muafakat dalam tempoh pandemik ini, sama-sama berkongsi rezeki dengan memastikan tiada yang akan tidur dalam kelaparan. Saya Rizaudin Roslan kembali ke Angkasa Puri untuk paparan berita seterusnya. Terima kasih Rizaudin. Baik, berita wilayah berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bagi warga emas, nikah memang diutamakan dalam pembelian vaksin. Tapi kita ada isu buat masa ni. Saya kita dapati tak semua lagi warga emas yang mendaftar. Memang saya tak pernah pakai sejahtera. Selain warga emas, golongan ibu mengandung juga berisiko tinggi. Seorang wanita hamil boleh menerima vaksin COVID dengan syarat usia kandungannya berada pada 14 minggu hingga 33 minggu. Kepada rakyat Malaysia dan ibu-ibu mengandung, jangan takut untuk ambil vaksin, jangan percaya dengan berita-berita palsu. Ambillah vaksin untuk cegah dan untuk lindung diri kita. Program vaksinasi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dudong di Sibu, Sarawak telah mencapai 80%. Langsung bersama Bumawin untuk perincian lanjut. Ya, betul itu Alif. Lebih 80% daripada 206 buah rumah panjang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong menerima suntikan vaksin COVID-19. Mendedahkan perkara itu, Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong yang juga Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong berkata, usaha berterusan membuka pelbagai pusat pemberian vaksin bergerak dan statik merupakan salah satu faktor menyumbang kepada peratusan tinggi tersebut. Menurut Wong Ching Yong, antara PPV bergerak yang dibuka di kawasan Dun Dudong adalah PPV Hotel Medan, PPV Pulau Lihua dan PPV Sekolah Menengah Citizen. Selain itu, katanya PPV statik di Sibu Jaya dan Sekolah Tinggi Katolik Sibu juga turut memainkan peranan penting ke arah memastikan lebih ramai mendapat suntikan vaksin. We make full use of Sibu Jaya PPV, whereby all the long houses along Oya Road, Jalan Sungai Mengin, they all go to Sibu Jaya PPV. We also cooperating with KPJ. We set up a long-term PPV in Catholic High School. So all those from Asang, Sungai Asang, they can come down to Catholic High School. Ching Yong ditemui media ketika meninjau pelaksanaan operasi PPV bergerak di Sekolah Menengah Citizen Sibu pagi tadi. Sebanyak lebih 2,500 akan menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 di PPV berkenaan yang merangkumi pemberian vaksin kepada penduduk di kawasan Salim, Sengan dan Sibu Jaya. Saudara, berita seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 20 Julai.
Sarawak merekodkan 76 lagi kes baru varian Delta yang telah dikesan di beberapa bahagian di negeri ini. Pengarah Institut Kemahiran dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira memberitahu ia telah dikesan melalui proses pengesanan dan pengawasan berterusan mengenai SARS-CoV-2 varian yang berada di negeri. Menurutnya, sampel daripada kes-kes positif telah diuji antara 7 Jun hingga 13 Julai lepas. Profesor Dr. David dalam kenyataan beliau kepada Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Sugambas memberitahu daripada jumlah tersebut 52 kes telah dikesan di Kuching. Ia melibatkan sampel yang diambil dari Hospital Sentosa, Balai Polis Satok serta beberapa lokasi di bandaraya tersebut. Selain itu, varian Delta turut dikesan di bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Miri dan Betong. Dengan penambahan kes baharu tersebut, ini menjadikan jumlah kes varian Delta di Sarawak meningkat kepada 93 kes sejak ia mula dikesan 4 Julai lepas. Baik, sementara itu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBB Sibu juga dimaklumkan oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bahawa sampel COVID-19 yang dihantar ke universiti tersebut pada 12 Julai lepas disahkan daripada varian Delta. JPBB Sibu dalam kenyataan medianya memaklumkan kes berkenaan merupakan seorang warga Indonesia iaitu pendatang tanpa izin parti yang telah diambil ujian PCR pada 7 Julai lalu yang didapati positif COVID-19. Untuk rekod, warga negara Indonesia itu telah ditahan di Hospital Sibu sejak 7 Julai dan hasil siasatan mendapati beliau telah memasuki Sarawak pada 5 Julai. Keputusan ujian calitan ke atas seorang kontak parti yang masuk bersama individu terbabit dan 2 orang tempatan yang juga kontak rapat kes ini juga adalah negatif. Kes berkenaan masih disiasat oleh polis. JPBB Sibu juga menyeru supaya penduduk Sibu terus berwaspada dan patuh SOP yang dikuatkuasakan selain mengingatkan majikan supaya tidak mengambil pekerja asing yang tiada dokumen lengkap. Di daerah Kuching bermula hari ini 2 lagi lokaliti dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 3 Ogos depan. PKPD terbabit melibatkan Kampung Bintawak Hilir dan Kampung Sungai Tapang. Hasil tinjauan RTM di kawasan Kampung Bintawak Hilir hari ini mendapati pihak polis mengadakan sekatan jalan raya di 2 laluan utama ke kampung terbabit dan tiada pergerakan penduduk kelihatan. PKPD yang berkuat kuasa tengah malam tadi menyaksikan sekitar 3,000 penduduk kampung terbabit diarah duduk di rumah sehingga tempoh PKPD tamat. Selain sekatan jalan di darat, polis turut mengadakan rondaan di sungai bagi memastikan tiada penduduk kampung berkenaan keluar menggunakan laluan Sungai Sarawak. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak yang berdepan masalah kewangan boleh merujuk kepada Perkhidmatan Tekun Nasional untuk bimbingan daripada merujuk kepada Ahlong. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, perkhidmatan ini menawarkan hikmat kaunseling perniagaan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Seri Dr. Wan Junadi menambah Tekun Nasional dengan kerjasama Bank Rakyat juga menawarkan pinjaman mikro dan sederhana di bawah skim pembiayaan informal SPIN daripada RM1,000 hingga RM5,000 dengan kadar faedah tetap 4% tahun untuk pembayaran balik selama 5 tahun. Jelasnya, memahami kesan pandemik COVID-19 dalam sektor perniagaan kecil dan sederhana, Tekun Nasional akan memudahkan proses kelulusan pinjaman termasuk mereka yang disenarai hitam, SITOS dan SIKRIS. Tambahnya, sejak SPIN diperkenalkan di Sarawak merekodkan jumlah tertinggi 589 usahawan dengan pinjaman berjumlah RM3.04 juta. Beliau berkata demikian di majlis penyerahan bantuan pembiayaan kepada usahawan tekun dan penyerahan sumbangan lembu korban kepada wakil Surau Sepakat Jaya di Bangunan Sultan Iskandar, Kuching. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan pinjaman tekun berjumlah RM333,000 kepada 10 usahawan di Sarawak. Majlis disusuli dengan penyerahan sumbangan Bank Rakyat berjumlah RM112,000 dan RM50,000 dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kepada Surau Sepakat Jaya yang digunakan untuk program bakul makanan dan program korban tahun depan.
Kerajaan negeri meluluskan peruntukan kepada One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS dengan membeli beberapa peralatan perlu sekaligus mampu menangani isu-isu penyalahan gunaan dadah dengan lebih berkesan. Berdasarkan demikian, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata, perkara itu telah dipersetujui oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng selaku pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Sarawak. Jelas Datuk Francis, antara peralatan yang akan dibeli adalah alat pengimas bahan narkotik bagi mengekang penyeludupan dadah melalui kurier di pusat kargo dan bungkusan di lapangan terbang utama di Sarawak. Instant Visual Drug Detector IVDD untuk menyaring penggunaan dadah dengan serta-merta. Beliau berkata demikian dalam sidang media bulanan OSC di Kuching. Datuk Francis menambah peruntukan itu juga bagi membiayai pembelian peralatan dan keperluan sokongan rawatan dan pemulihan di 7 buah pusat sehenti untuk penagih. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Bu Mawin. Baik, berita wilayah berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kita lawan, kita jaga, kita bersiap siaga. Pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC, dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan. Tetapi memakai face mask adalah wajib. Sekurang-kurangnya 1 face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ini ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Kita lawan, kita jaga, kita bersiap siaga. Vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dipergiat di seluruh negara. Turut tidak terkecuali Sabah. Bagi mereka yang belum menerima imunisasi itu, pastinya soalan sama akan diajukan. Konserti Pahlawan, apakah persoalan yang kerap ditanya mereka? Ya Alif, baik ini perinciannya, suntikan vaksin ketika ini bukan lagi perkara asing, malah semakin ramai yang menyedari manfaatnya apabila sering mengajukan pertanyaan, bilakah saya mendapat suntikan vaksin? Perkara ini dinyatakan penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV, Dewan Masyarakat Manggatal, Dr. Zahid Zulkifli. Kalau kita tengok sambutan masyarakat di PPV Dewan Masyarakat Manggatal ini amat baik, yang mana kita tengok mereka datang mengikut temu janji yang telah diberikan. Dari pagi lagi kalau kita dapat tengok sebenarnya masyarakat sudah mula banyak di luar untuk menerima vaksin. Sambutan sangat baik. Dan ada juga masyarakat yang datang sendiri untuk bertanyakan mengenai vaksin, bila tarikh mereka apa semualah. PPV Dewan Masyarakat Manggatal yang beroperasi sejak 15 Julai lalu kini berjaya memberi suntikan kepada 1,000 orang. Beroperasi setiap hari bermula 8 pagi hingga 4 petang, PPV ini menyasarkan pemberian vaksin kepada 200 penerima sehari. Sementara itu, apa yang menariknya, sempena cuti Hari Raya Aidiladha semalam, para petugas yang terdiri daripada petugas kesihatan dan bukan kesihatan serta anggota rela hadir bertugas dengan pakaian raya masing-masing. Dalam pada itu, penyelaras Sukarelawan Sokongan Vaksin Malaysia, MyVac, Pantai Barat, Andy Suhardi berkata, seramai 12 sukarelawan ditugaskan membantu Kementerian Kesihatan di PPV ini. So kita di sini kita telah hantar 12 orang lah untuk sukarelawan, iaitu mengikut type 3 iaitu 600 penerima sehari. So kita akan naikkan lagi bilangan sukarelawan jika penerima di Dewan Masyarakat Manggatal ini akan meningkat, kita akan increase balik kita punya sukarelawan.
Tahun ini merupakan tahun kedua umat Islam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha dalam norma baharu susulan penularan pandemik COVID-19. Suasana sambutan pasti tidak lagi sama, terutama bagi umat Islam yang berada dalam lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD seperti penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya. Ikuti laporan wartawan Sarifah Monazra Sarip yang menyertai rombongan My Fund Action Sabah menyampaikan sumbangan daging korban kepada penduduk kampung berkenaan. Misi pengagihan daging korban dan bantuan makanan ini dijalankan menerusi program Kurban Care for Ummah. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya ketika menyedari kehadiran petugas My Fund Action membawa daging korban dan barangan keperluan harian sumbangan pelbagai pihak. Koordinator projek My Fund Action Sabah Nur Kasrina Syahida Muhammad berkata, program kali ini menyasarkan 200 penduduk di kawasan perairan khususnya Kampung Wakaf Pulau Gaya yang dikenakan PKPD sehingga 26 Julai ini. 55 pack ke Kampung Wakaf Pulau Gaya yang terjejas akibat PKPD. So, di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang. Semoga dengan usaha kecil ni Allah akan balas dengan sehebat-hebat ganjaran. Proses penghantaran bantuan turut dibantu 8 anggota pasukan polis marin wilayah 4 Kota Kinabalu menggunakan 2 buah bot. Penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya amat bersyukur menerima bantuan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyumbangkan bantuan untuk kami. Alhamdulillah ini bantuan ini dapat membantu kami serba sedikit. Seluruh penduduk yang dapat menerima dapat meringankanlah sedikit beban kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada itu Datuk, ada bantuan kami untuk bakaran. Terima kasih kepada Datin semua anggota-anggota kami punya ada tolong sama kami. Ucapan terima kasih. Wakaf Kampung Pulau Gaya memiliki kira-kira 1,200 orang penduduk. Usaha mendekati dan juga prihatin dengan nasib mereka yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, khususnya dalam menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha ini, harus dijadikan contoh yang terbaik kepada badan bukan kerajaan dalam membantu masyarakat yang terjejas sumber pendapatan. Sarifah Munazar Sarip, Berita RTM. Sekolah Agama Negeri SAN Kampung Limbawang Beaufort yang sering dilanda banjir akan berpindah ke bangunan baharu yang dijangka siap dalam masa terdekat. Bangunan baharu berkenaan dijangka diserahkan pada 1 Oktober ini. Kerja-kerja pembinaan bangunan baharu SAN Kampung Limbawang mengalami kelewatan susulan penularan pandemik COVID-19. Demikian menurut Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Aziza Muhammad Dun kepada RTM selepas melawat tapak bangunan baharu yang dibina berhampiran bangunan lama SAN Kampung Limbawang. Kita sediakan 6 kelas untuk pelajar yang boleh menampung sehingga 200 orang pelajar. Sekarang ini kita ada 98 orang pelajar. Menurut Datuk Azizah, bangunan baharu ini akan menyediakan kemudahan lebih selesa untuk pelajar tahun 1 hingga 6. Bangunan melibatkan kos lebih RM300,000 ini dibina melalui peruntukan Ahli Parlimen Beaufort di atas tanah yang diwakafkan penduduk kampung. Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah bersama 20 ibu pejabat polis daerah di seluruh Sabah terus komited melaksana penyerahan sumbangan melalui program OP Bantu yang dilaksana di seluruh negara sejak dilancarkan 6 Julai lalu. Menerusi program berkenaan, lebih 2,000 bakul makanan telah diedarkan kepada golongan sasar di seluruh negeri. OP Bantu ini dilaksana Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi membantu penduduk terkesan COVID-19. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan berkata, program turut dibantu pasukan Amanita yang turun padang bermula dari bandar hingga ke kawasan luar bandar untuk menyantuni golongan sasar. Datuk Mazli ditemui RTM selepas menyertai OP Bantu IPD Tuaran. OP Bantu IPD Tuaran melibatkan penyerahan sumbangan kepada 20 buah rumah di Kampung Bolong Baru dan Kampung Ladang Tenggilan. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Konstantin Pahlawan.
90.9% penduduk dewasa di Negeri Sembilan telah lengkap 2 dos vaksinasi masing-masing setakat semalam. Melihat perkembangan positif itu juga, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA Negeri Sembilan dan Melaka yakin sasaran 80% masyarakat orang asli menerima suntikan vaksin menjelang akhir September ini. Amir Ashraf Rosidan, dengan sasaran yang ditetapkan itu, pastinya masyarakat orang asli telah bersedia untuk menerima vaksin masing-masing. Seperti mana yang dimaklumkan Pengarah JAKOA Negeri Sembilan dan Melaka, Syahrani Idris, 8,470 masyarakat orang asli yang berusia 18 tahun ke atas layak menerima vaksin COVID-19. Setakat ini, dilaporkan kira-kira 2,000 masyarakat orang asli telah melengkapkan kedua-dua dos vaksinasi. Akan datang, saya merancang dengan PKD Seremban. Pada bulan 8, kita akan susun secara mobile. Maksudnya kita akan buat pemutihan lah di dalam kampung yang mungkin ada berbaki 20-30 orang tu, kita akan kenal pasti dan mereka dapat suntikan di kampung, di Balai Raya. Tapi itu semua gerak kerja bulan 8. Kita harap bulan 9 semua di JAKOA di Negeri Sembilan mencapai 80% herd immunity lah. Beliau menyatakan demikian pada program vaksinasi kebangsaan masyarakat orang asli peringkat daerah Seremban di Pusat Vaksin Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Sementara itu, Exco Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri, Nicole Tan Lee Kun mengakui persepsi masyarakat orang asli dengan vaksin COVID-19 telah berubah dan mereka bersedia untuk mendapatkan suntikan masing-masing. Amat baguslah daripada jangkaan kita, kerana persepsi orang asli sebelum ini adalah mereka tidak nak divaksinasikan. Saya sudah jumpa dengan ramai orang asli, mereka takut, dia percaya cerita tentang kesan-kesan sampingan yang buruklah vaksinasi. So selepas saya pergi lawat kampung di Bukit Kristal pada hari itu, saya dapat pujuk Tok Patin mereka, Encik Kasni, untuk dapatkan vaksinasi. Sehingga kini, 622,427 individu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Negeri Sembilan. Dan setakat 17 Julai lepas, seramai 773,548 individu telah mendaftar bagi program itu menerusi aplikasi MySejahtera. Berikut kemaskini data vaksinasi di negeri ini. Tahun kedua Hari Raya Aidiladha disambut dalam situasi dunia masih mendepani pandemik COVID-19, turut memberi kesan kepada bakal haji. Ia berikutan Lembaga Tabung Haji menangguhkan semua urusan berkaitan operasi haji bagi musim haji 1442 Hijrah selaras keputusan muktamad Kerajaan Arab Saudi. Akur dengan pengorbanan itu, Wan Aminuddin Wan Abdullah, Mazlaili Zakaria dan Abdul Rahman Omar reda walaupun mereka telah tertangguh 2 kali panggilan haji. Kita pun terimalah. Nak kata kecewa tu, kalau kata tak adalah macam tu kan. Mesti ada kecewa tersebut kan. Pasal dah 2 kali naik nama kan. Sebab kita nak mengharap sangat. Bila sampai surat tu WhatsApp tu. WhatsApp kat mak, kita dapatlah tahun ni. Ya Allah, Alhamdulillah. WhatsApp kat ayah berkata Alhamdulillah. Kan siap bagi kirim salam lagi. Kirim salam kat Rasulullah tu. Okey, memang telah 2 kali nama kami naik untuk menunaikan fardu haji. Tapi rezeki itu belum sampai lagi. Dari segi kewangan dan barangan memang kami telah sediakan, insya-Allah secukupnya. Tapi panggilan tu dari Allah kan. Jadi apabila tak dapat, kami mula-mula rasa agak sedih, tapi kami redha juga akhirnya. Untuk panggilan 2 kali ini memang kita redha lah, sebab apa, kita bukan saya saja. Ini satu dunia punya masalah kan. Walaupun kerajaan Malaysia dah buat persediaan rapi 100%, tapi panggilan tu daripada Arab Saudi. Arab Saudi yang menentukan boleh ke tak boleh buat ibadah haji.
setiap tahun. Kita cuma merancang aja yang menentukan Allah. Sejak awal bulan ini, Persatuan Hotel-Hotel Malaysia MAH Negeri Sembilan dengan kerjasama pengusaha hotel dan pertubuhan bukan kerajaan NGO melaksanakan program Food Bank. Keperluan pelaksanaan program itu bagi membantu pekerja hotel dan penduduk setempat yang kehilangan punca pendapatan. Menurut pengerusi MAH Negeri Sembilan, Haziz Hassan, pihaknya menggunakan sistem rekod bagi memantau proses pemberian dan mengelak berlaku pembaziran serta sikap mengambil kesempatan. Kita punya konsep food bank ni kita tiap-tiap hari kita adakan lah. Tapi kita buat tu kita pun ada list-list orang-orang yang perlu, orang datang dan kita register. Dan ini akan berterusan lah selagi kita ada penyumbang ni, sponsor. Ramailah sponsor ni dari hotel-hotel, daripada NGO, dari orang persorangan. Food bank berkenaan ditempatkan di Hotel The Wharf dan Hotel Eagle Ranch, Port Dickson. 40 pek makanan berupa keperluan asas diletakkan di food bank berkenaan setiap hari. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Negeri Sembilan. Lindung diri, lindung semua. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Amir. Baik, sebelum ke perkembangan berita seterusnya, berikut ramalan cuaca semasa. Seorang pemandu lori kontena maut selepas kenderaan dipandu terbabas berhampiran Institut Pendidikan Guru Tengku Ampun Afzal Pahang awal pagi tadi. Dalam insiden berkenaan, pasukan bomba dan penyelamat terpaksa mengeluarkan mangsa yang tersepit. Kejadian sekitar 2 pagi itu berlaku kilometer 7 Jalan Lipis Merapuh. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Nur, siasatan awal mengesyaki lori membawa muatan kayu sedang dalam perjalanan ke Klang, Selangor. Kenderaan bagaimanapun hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan sebelum terbalik. Mangsa Muhammad Khairuddin Abbas yang dikeluarkan akibat tersepit disahkan meninggal dunia di lokasi insiden. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 583 kenderaan direkod keluar masuk Terengganu melalui lebuh raya Pantai Timur LPT2 pada Hari Raya Aidiladha semalam. Jumlah itu berkurang berbanding 1,669 kenderaan sehari sebelum itu. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Rohaimi Mat Isa, dalam tempoh musim perayaan ini juga 7 kompaun bernilai RM35,000 dikeluarkan. Tindakan dibuat atas kesalahan tiada kebenaran merentas negeri dan mereka diarah berpatah balik. Di mana dalam tempoh ini 18 hingga 21 bulan yang mana Bukit Aman telah keluarkan arahan untuk diperketatkan, tidak membenarkan surat MITI sekalipun. Jadi kita dapati dalam tempoh ini 3 hari ini hanya 7 saja kompaun dikeluarkan merentas daerah yang kita keluarkan kompaun, iaitu 1 di Kemaman dan 6 di Besut. Itu saja. Jadi alhamdulillah kalau tengokkan standard data ni, satu yang pengembangan yang baiklah untuk kita jaga di sepadan-sepadan ni. Beliau ditemui ketika meninjau sekatan jalan raya sekitar PKPD Mukim Kuala Dungun yang bermula hari ini. Menjelang aksi Liga Super yang dijadual bersambung Sabtu ini, pasukan di tangga kedua saingan Terengganu FC, TFC dilihat sudah bersedia untuk bertemu skuad The Boss Gauru selepas menempuh 3 aksi persahabatan.
Peluang TFC untuk memenangi aksi ke-14 itu dilihat cerah berikutan TFC turun selaku tuan rumah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Perlawanan persahabatan yang ditempuh sebelum ini memberi pengalaman cukup berharga buat mereka. Malah ia memberi ruang kepada kejurulatihan TFC menilai dan mengenal pasti kelebihan serta kekurangan skuad penyu. Menurut pengurusnya Zulfadri Rozi, pemain lebih bersedia untuk baki saingan Liga Super susulan hampir 2 bulan menjalani kem latihan berpusat yang sepatutnya sebagai persediaan Piala AFC, namun saingan itu telah dibatalkan. Pada pertemuan pusingan pertama di Ipoh Mac lalu, TFC berjaya mengatasi Perak FC 2-0. Namun itu bukan tiket untuk mereka terlalu selesa 24 Julai ini kerana The Boss Gaurus juga membariskan 5 pemain import baharu dan beberapa pemain tempatan. Dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Justru rezeki yang paling manis adalah rezeki yang dikongsi. Itu antara pegangan beberapa usahawan dan badan bukan kerajaan NGO yang dinamakan Brotherhood Ipoh dalam membantu golongan terjejas susulan penularan COVID-19 serta pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara ketika ini. Ikuti laporan Fairuz Rizwan Badarudin. Prihatin dengan permasalahan yang dihadapi rakyat, Brotherhood Ipoh mengambil inisiatif menghulurkan bantuan menerusi program Kongsi Rezeki. Lebih 30 jenis barangan keperluan asas diagihkan kepada 200 buah rumah golongan sasar di sekitar Ipoh, antaranya beras, ikan, bawang, minyak masak dan susu. Saya syukur kepada Allah sebab ada pihak yang simpati dengan keluarga saya lah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah atas sumbangan yang bagi saya yang besar lah bagi saya. Sebab keluarga saya pun semua tak kerja. Dalam keadaan macam ni, dia orang berhenti, kena buang lah. Nak cari kerja balik bukan senang. Itu pun hari ni belum ada makan lagi. Beras adalah lauk tak ada. Itulah rasa sedih bila dapat bantuan macam ni. Pakcik pun dah 74. Kami ni gantung pada dia je lah. Apa yang ada nak makan, makan lah. Macam itulah. Rumah makcik ni pun, adik tengoklah macam mana. Yang itu dah dekat nak roboh. Yang tu tengok pun dari belah sana, dah nak roboh. Timpa pokok kayu, tak ada duit nak ganti. Kalau hujan bocor. Ya, memang terjejas betul lah. Rasa hidup susah lah. Kerja tak ada apa, tak ada. Anak pun kerja kan ramai. Kan ada bantu macam ni, makcik suka benar lah rasanya. Terima kasih lah. Ingatkan kami ni di kampung. Brotherhood Ipoh yang terdiri daripada NGO serta usahawan emas Rosita, Bojen Car Wash, Azno Catering dan Persatuan Muatai Ipoh bergabung menyediakan bakul-bakul makanan melibatkan dana RM15,000. Kehilangan punca penempatan serta masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat menjadi inspirasi kepada pasukan itu menganjurkan program berkenaan dalam membantu masyarakat yang terjejas. Memang kita pun terjejas. Pengusaha-pengusaha catering semua terjejas, tapi kita usaha dan kita buat, jom kita kongsi rezeki sama-sama kita untuk bagi kembalikan keyakinan pada kita untuk membantu orang yang lebih susah lagi pada kita. Baru saya tahulah begitu ramai penduduk kat Ipoh ni sangat-sangat terjejas dengan COVID-19 ni. So saya sangat sedih lah. Saya harap benda ni berterusan lah dan pihak-pihak tertentu pun kena selalu pantau, kena tengok balik yang mana apa masyarakat kat sini yang terjejas tu, kita sama-sama tu bantulah. Kepada dermawan-dermawan ataupun usahawan-usahawan di luar sana, marilah kita menggebelin tenaga, menggebelin rezeki untuk sama-sama kita membantu orang yang betul-betul memerlukan di luar sana. Banyak, amat ramai yang memerlukan di luar sana. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu yang dapat digambarkan buat mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Namun skuad mana pun dugaan dan cabaran yang dihadapi, percayalah bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuan hamba-Nya. Teruskan berjuang dan jangan pernah berputus asa. Fairuz Rizwan Badarudin bersama Muhammad Syarul Abdul Rahman untuk berita RTM. Kita lawan, kita jaga, kita bersiap siaga.
pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC. Dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ni ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Baik saudara, laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Muhammad Alif Ashraf Kamanur, berita wilayah, peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam hormat.